Dengar. Tengok. Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim. Amin. Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein dan juga para muslimin dan muslimat sekalian. Untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar sedikit penyampaian daripada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, pihak penganjur, muslimi muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan mandi. Katanya wa man bihi najasun yaghsiluhu thumma yaghtasil. Okey, ni baik kita baca dah. Katanya wa man ightasala li janabatin wa jumu'atin hasala aw li ahadihima hasala faqat. Qultu walau ahdatha thumma ajnab aw 'aksuhu kafal ghuslu 'ala al-madhhab wallahu a'lam. Katanya wa man ightasala, barang siapa yang mandi li janabatin kerana janabah, kerana berjunub, wa jumu'atin dan kerana Jumaat. Jum'atin boleh baca, jumu'atin boleh baca. Suara okey, Fizi? Sesiapa yang mandi kerana janabah, kerana berjunub kita cerita dah sebelum daripada ni, dia terjadinya janabah adalah kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya adalah kerana keluar mani. Yang keduanya adalah kerana bersetubuh. Jadi sesiapa yang mandi kerana janabah, kerana berjunub. Satu, wa jumu'atin, dan mandi kerana Jumaat. Okey, mandi janabah wajib. Mandi Jumaat hukum dia adalah sunat. Jadi dia mandi sekali dengan dua tujuan, dengan dua niat, dengan dua qasad. Satunya kerana berjunub, yang keduanya kerana Jumaat. Katanya hasala, berhasillah kedua-duanya. Maksud dia berhasil kedua-duanya, maksudnya mandi wajib dia dapat, maksudnya terangkat hadas besar, dalam masa yang sama dapat sunat Jumaat. Itu maksudnya hasala, hasil kedua-duanya. Katakanlah seorang tu pada pukul 10 pada hari Jumaat, 10 pagi, dia bersetubuh. Jadi lepas daripada bersetubuh, nak pergi sembahyang Jumaat.
Jadi wajib dia kena mandi kerana berjunub. Dalam masa yang sama dituntut kepada dia mandi kerana Jumaat. Maka dia melakukan sekali mandi dengan dua niat. Niat yang pertama adalah kerana mengangkat hadas besar. Niat yang kedua adalah kerana sunat Jumaat. Dapat ke tak? Kata ulama, dapat belaka dua-dua. Ni dalam istilah fiqh dinamakan sebagai tasyrikun niyah, nama dia. Benda? Tasyrik an-niyah. Maksudnya satu perbuatan dimasukkan lebih daripada satu niat. Sebab dia hasil kedua-duanya kerana apa yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya mabna taharah ala tadakhul. Maksud mabna taharah ala tadakhul, taharah dia dibinakan di atas bermasuk-masukan. Maksudnya boleh kita masukkan tuntutan sunat mandi ke dalam mandi yang diwajibkan. Okey, itu maksudnya. Itu wa man ightasala li janabatin wa jumu'atin hasala, hasil kedua-duanya. Aw li ahadihima hasala faqat. Ataupun kerana salah satu daripada keduanya. Jadi dia mandi untuk salah satu daripada keduanya. Okey, salah satu ni mungkin untuk janabah saja ataupun untuk Jumaat sahaja. Hasala, jawab bagi man tu, hasilah ia kembali kepada ahaduhuma faqat sahaja. Jadi kalau hari Jumaat dia berjunub, dia pun mandi. Mandi dia niat mandi wajib. Dia tidak niat pun mandi Jumaat. Maka dapat mandi wajib. Maksudnya terangkat hadas besar. Ataupun dia pada hari Jumaat dia berjunub. Lepas tu dia mandi niat untuk Jumaat, untuk sunat Jumaat. Dia lupa dia berjunub. Dia tak ingat dia berjunub. Tapi dia mandi sunat Jumaat. Lepas daripada mandi, siap pakai baju, start mutu, baru teringat Allah dak mandi wajib lagi. Maka kata ulama mesti kena mandi wajib semula. Kerana apa yang dia niat saat ni adalah mandi sunat Jumaat sahaja. Apabila dia niat mandi sunat Jumaat, maka hasil mandi sunat Jumaat. Manakala janabah tidak terhasil lagi. Itu maksud auli ahadihima hasala faqat. Qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Walau ahdatha thumma ajnaba aw aksuhu kafal ghuslu 'ala al-madhhab wallahu a'lam. Perkataan qultu wallahu a'lam ni adalah perkataan Imam Nawawi. Yang mana perkataan ni, hukum ni tidak disebut dalam kitab Muharrar. Ini adalah penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Benda kata Imam Nawawi, walau ahdatha, sekiranya berhadas. Seorang tu berhadas, maksud berhadas kecil. Dia ketuk ke, dia tidur ke, ataupun dia begok ke, dia kecil ke, dia bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram dia ke. Lepas daripada dia berhadas, thumma ajnab, kemudian dia berjunub. Dia berhadas kemudian dia berjunub. Jadi sekarang ni tak ada air sembahyang. Lepas tu dia pun bersetubuh. Awaksuhu, ataupun sebaliknya. Lagu mana maksud sebalik? Dia berjunub, lepas tu berhadas. Tapi biasa berhadas baru berjunub. Maksudnya sebelum daripada bersetubuh, dia pegang isteri dia. Okey, jadi berhadas. Batal sembahyang dia. Kalau dia ada sembahyang. Lepas tu dia pun bersetubuh. Jadi berjunub. Ataupun akas, dia berjunub. Lepas tu berhadas. Lagu mana? Berjunub, lepas tu berhadas. Berjunub, lepas tu berhadas. Nak cerita lagu mana? Berjunub tapi berhadas. Okey, cerita mudah je. Dia saat ni, dia tidur dalam keadaan papan punggung dia dapat latah. Lepas tu dia mimpi. Semasa dia tidur saat ni tu ada air sembahyang. Lepas tu dia mimpi. Mimpi jadi bermakna dia berjunub. Lepas tu dia bangun, dia pun buka seluar dia, tengok, oh Allah, paroknya, belek-belek, pegang kemaluan. Jadi berhadas. Itu maksudnya. Jadi tak kira lah sama ada dia berhadas dulu, lepas tu dia berjunub, atau berjunub dulu, lepas tu dia berhadas. Yang penting nak ceritanya, pada seseorang itu ada hadas kecil dan hadas besar. Berhimpun pada seseorang
hadas kecil dan hadas besar. Sama ada hadas kecil berlaku dulu ataupun hadas besar berlaku dulu, hak tu tak mungkin. Maka kata Imam Nawawi, kafa al-ghuslu 'ala al-madhhab, memadai oleh mandi 'ala al-madhhab. Jadi istilah al-madhhab kita bincang dah pada muqaddimah. Kena ingat apa maksud madhab, pada muqaddimah kita bincang panjang lebar dah. Wallahu a'lam. Jadi menurut pandangan yang paling kuat ataupun yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini adalah pandangan yang mu'tamad, dan bahkan pandangan ini adalah pandangan kebanyakan ulama fiqh, bahawasanya apabila seorang tu ada padanya hadas kecil dan hadas besar, maka apabila dia mandi wajib, maka terangkat dua hadas. Itu maksudnya, memadai oleh mandi. Maksudnya terangkat dua-dua hadas. Seorang tu ada hadas kecil, ada hadas besar, apabila dia mandi wajib, maka adakah diwajibkan kepada dia mengambil wuduk pula setelah daripada mandi wajib? Jawapan dia tidak. Kerana mandi wajib dia mengangkat kedua-dua hadas. Hadas kecil terangkat, hadas besar terangkat, dan hadas kecil juga terangkat. Itu maksudnya. Sama ada dia mandi tu secara tertib, mengikut tertib wuduk ataupun tidak. Hukum dia sama. Mengikut tertib wuduk ke, tak mengikut tertib wuduk ke, sama je. Terangkat, apabila terangkat hadas besar, maka secara automatik terangkat hadas kecil. Ini pandangan kebanyakan ulama, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kena ingat, ini benda yang penting yang perlu kita kena tahu, bahawasanya jangan sekali-kali setelah daripada kita selesai mandi, kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Kita mandi, dia maksud selesai mandi, dia kena kira ambil hak yang pertama. Maksudnya hak yang wajib mandi. Maksud dia wajib mandi. Hak yang wajib mandi, fardu mandi. Maksudnya basuhan hak yang pertama. Jadi apabila kita nak cerita benda saat ni. Okey. Jadi ketika dia mandi, selesai daripada mandi, lepas daripada basuh kali yang pertama, selesai dah, rata molek dah. Jadi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Sebab biasanya ada orang apabila dia mandi wajib, selesai dia pun kecing dulu. Kecing pula, rasa nak kecing pula. Ataupun lepas daripada selesai, rasa nak begok. Selepas daripada selesai, pegang kemaluan. Maka hak tu batal hadas kecil dia. Maksud dah batal hadas kecil dia, mesti dia kena ambil wuduk semula, kerana setelah daripada mandi wajib, dia telah melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya adalah ketika dia mandi wajib. Kalau sekiranya berlaku perkara yang membatalkan wuduk selepas daripada dia membasuh anggota wuduk, tapi dia membasuh kerana mandi wajib. Dia basuh dia anggota wuduk setelah daripada mandi wajib. Maka anggota wuduk yang telah dibasuh perlu dibasuh semula untuk mengangkat hadas kecil. Sebab apabila dia mandi wajib, lepas tu dia pun basuh kawasan muka. Jadi kena dah muka kan. Kena dah kepala. Jadi bermakna hadas besar yang ada pada muka dan yang ada pada kepala terangkat. Begitu juga hadas kecil terangkat. Tangan dah kena lagi. Lepas tu kena tangan. Terangkat hadas besar yang ada pada tangan dan hadas kecil yang ada pada tangan. Katakanlah kaki dah kena lagi sebab dia pakai sarung kaki. Dah kira lah dia buat lagu mana kaki dah kena lagi. Jadi bermakna kaki belum lagi terangkat hadas besar dan belum lagi terangkat hadas kecil. Sebab dah kena lagi air. Tiba-tiba dia ketuk. Jadi apabila ketuk, bermakna hadas kecil yang terangkat tadi tu hilang. Hadas kecil pada muka, tangan, kepala hilang. Tetapi di kaki tak ada masalah. Sebab belum lagi dia mengangkat hadas besar. Jelas tak? Jadi bermakna muka dia kena basuh semula. Tangan dia kena basuh semula. Kepala dia kena sapu semula. Manakala kaki cukup dia basuh untuk mengangkat hadas besar dan terangkat hadas kecil sekali. Baik. Ni benda yang perlu kita kena faham. Tetapi kalulah dia mandi dah, tetapi belum lagi dia membasuh anggota wuduk. Kawasan muka tak basuh lagi. Tangan tak basuh lagi. Kepala, sebahagian daripada kepala tak basuh lagi. Tempat-tempat basuh dah. Kaki tak basuh lagi. Ni contoh sahaja. Payah nak jumpa lagu ni cara. Payah. Ni contoh. Jadi kalau dia ketuk ke, dia kecil ke,
tetap lepas daripada tu apabila dibasuh tetap terangkat hadas besar dan hadas kecil. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Jadi kalau orang tanya, kita kalau kita mandi wajib, adakah lepas daripada mandi wajib kita kalau kita sembahyang dah ambil wuduk sah ke tak? Sebab biasa ada orang tanya gitu. Ada orang tanya sah tak kita lepas daripada mandi wajib kita dah ambil sembahyang tu kita sembahyang sah ke tak? Okey, biasa orang tanya gitu. Ada orang tanya gini, wajib tak kita ambil sembahyang selepas daripada kita mandi wajib? Kita kena ambil sembahyang pula ke? Dua. Biasa, lepas tu yang ketiganya ni ayat-ayat yang maksudnya sapa kepada anda yang biasa orang tanya. Betul ke kalau kita mandi wajib, lepas daripada mandi wajib tak perlu dah ambil wuduk? Ada kok orang tanya gitu. Sama je. Maksud sama je, ayat je berbeza. Baik. Okey, jawapan dia, ya. Okey, dalam kitab, di mana tempat sebut? Ini tempat sebut. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walau ahdatha, thumma ajnaba, aw aksuhu, kafal ghuslu anil madhab. Wallahu a'lam. Katanya, babun najasah, bab pada menyatakan najis. Ini bab baru. Bab pada menyatakan najis dan cara menghilangkannya. Baik. Hiya an-najasah ni kullu muskirin ma'i'in wa kalbin wa khinzirin wa far'ihima wa maitati ghairil adami. Iaitu najasah ni adalah kullu muskir, setiap yang memabukkan. Najis ini adalah setiap yang memabukkan. Ma'i'in, yang cair. Setiap yang memabukkan, yang cair. Kita ada yang memabukkan yang beku. Ganja. Ganja memabukkan. Kena ada ganja apa ni? Dok saya tengok pokok ganja. Kau saya tengok lah. Kau biasa gulu. Binja ada tak ganja, Abi? Tak ada? Ya, tak Jadi tak masyur dah ganja kan? Okay, ganja ni dia bukan ma'ir. Dia bukan cair. Dia bukan cair. Jadi dia, hukum dia, isak dia, hukum dia haram atau haram. Adakah najis? Mazhab Imam Syafi'i tidak najis ganja. Kerana dia bukan cair. Okay, jelas. Setiap yang memabukkan. Ma'i'in, yang cair. Setiap yang memabukkan yang cair, hukum dia adalah najis. Jadi mudah. Setiap benda yang cair, yang memabukkan, hukum dia adalah najis. Wa kalbin, dan anjing. Anjing, hukum dia adalah najis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Suci bekas seorang di kalangan kamu apabila anjing jilat. Okey, Rasul kata tuhuru ina'i ahadikum. Suci bekas. Perkataan suci ni dia bermakna bekas tu hukum dia adalah najis. Rasul kata suci bekas seorang di kalangan kamu apabila anjing menjilatkannya adalah dia basuh sebanyak 7 kali. Jadi perkataan suci ia memberi maksud bahawa bekas tersebut adalah najis. Satu. Anjing. Dia ada binatang yang seperti anjing. Dan kadang-kadang kita tak tahu. Kita orang yang nak sembahyang anjing, kita tak tahu. Kita kata anjing belaka. Padahal dia bukan anjing. Benda. Serigala. Serigala kan macam anjing. Cuma bunyi lain kan. Bunyi serigala sama ke tak dengan anjing? Tak ada sama, lain. Tapi bentuk dia lebih kurang dengan anjing kan. Adakah sama serigala dengan anjing? Sebab dalam bahasa Arab, serigala dia lain. Anjing dia lain. Serigala dia dhi'bun rasanya. Anda lupa dah. Itu dah dhi'b. Anjing kalb. Jadi bermakna serigala dia tidak mengambil hukum anjing.
Kalau katanya, apa serigala tidak mengambil hukum anjing? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum anjing adalah najis. Anjing hukum najis. Dan serigala kan sama dengan anjing? Ya, sama. Sama nampak pada zahir. Maksudnya persamaan banyak. Tapi bukan sama 100%. Dia serigala lain. Anjing lain. Dia anjing, dia suatu benda, serigala suatu benda yang lain. Ketika syarak menyebut bahawasanya anjing hukum dia adalah najis, serigala tidak termasuk dalam kategori ini. Baik. Wa khinzir, dan babi. Khinzir, bahasa kita orang guna perkataan khinzir. Khinzir, babi. Dia masalah babi, hukum dia adalah najis. Hak ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Cuma, adakah ia najis biasa atau najis biasa ataupun najis mughalladhah? Ni adalah khilaf di kalangan ulama. Sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut walahma khinzir fa innahu rijs. Dan daging babi, maka sesungguhnya daging babi itu adalah rijs, kotor, najis. Jadi daging babi hukum dia adalah najis. Cuma najis benda, nanti kita akan bincang lepas daripada ini. Wa far'ihima, dan fara'. Maksud fara' ni anak bagi keduanya. Anak bagi keduanya. Jadi maksud dengan anak bagi keduanya adalah anak anjing dan babi. Kacukang di antara anjing dan babi satu. Yang keduanya anak bagi keduanya dengan binatang yang suci. Maksudnya babi dia kacuk dengan kambing ataupun anjing kacuk dengan kambing. Soal benda tu payah, mustahil pada adat, hak tu nombor 2. Hak tu adalah nombor 2. Kita bukan nak bincang hak tu. Dan andai kata terjadi anak yang dilahirkan daripada pasangan anjing dan kambing, maka anak tersebut dia mengambil hukum anjing dan babi. Maksudnya hukum dia adalah najis. Itu maksudnya. Seterusnya katanya, wa maitati ghairil adami, dan maitah, bangkai selain daripada anak Adam. Bangkai selain daripada anak Adam. Dia perkataan bangkai, maksud dia bangkai. Bangkai, maksud bangkai adalah setiap binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Perkataan sembelihan syar'i maksudnya sembelihan menurut syarak. Kita kata, contoh, binatang tu memang boleh makan. Orang meleh, dia kerak dah halqum. Maksudnya cukup dah syarat. Tetapi oleh kerana dia adalah, dia mengguna kuku, dia mengguna gigi, dia mengguna kuku, sedangkan mengguna kuku dalam buat sembelih, hukum dia adalah tidak dibolehkan, sebagai contoh. Ataupun dia masa sembelih saat itu disebut nama berhala, sebagai contoh. Dengan nama berhala tu, dengan nama jin tu, dengan nama jin ni. Maka dinamakan binatang tersebut adalah bangkai. Binatang liar, dia pun ambil parang ke, ambil panah ke, dia baca bismillah, dia bahang atas belakang, pecah atas belakang. Menalih tubik darah. Apa? Dia baca bismillah. Baik. Masak untuk sembelih. Maka boleh dia makan. Walaupun tidak sembelih di batang leher. Baik. Itu dipanggil bukan bangkai. Dia tidak najis. Hak yang najis adalah bangkai. Bangkai ini adalah binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Bangkai selain daripada anak Adam. Manakala mayat anak Adam, kita nak kata bangkai anak Adam. Mayat anak Adam, hukum dia adalah suci. Kerana dia mayat anak Adam, hukum dia adalah suci. Kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Wa karramna bani Adam.
Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Jadi apabila Allah Ta'ala memuliakan anak Adam, maka pastinya tidak dihukumkan najis anak Adam. Kalau dihukumkan najis, maka bercanggah dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada anak Adam itu sendiri. Suara okey, Mazia? Okey. Boleh? Baik. Wassamaki atas pada al-adami. Boleh? Wassamak dan ikan. Wal jarad belalang. Belalang tu maksud belalang tu belalang kateh. Kat kita belalang kateh, belalang kunyi. Itu maksud belalang. Jadi maksudnya selain bangkai yang selain daripada bangkai anak Adam, selain daripada bangkai ikan, selain daripada bangkai belalang, hukum dia adalah najis. Itu maksud dia. Manakah ataupun apakah sandaran bahawasanya bangkai hukum dia adalah najis? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim mengharamkan bangkai. Hurrimat alaikumul baitah. Diharamkan kepada kamu bangkai. Tidak boleh kita makan bangkai. Dia mengharam makan sesuatu adalah kerana salah satu daripada 3 sebab. Yang pertamanya kerana benda tu dihormati. Benda tu adalah dihormati pada syarak. Yang keduanya adalah kerana najis. Yang keduanya adalah kerana najis. Yang ketiganya adalah kerana ada mudarat, ada kemudaratan. Baik. Bangkai, yang pertama, adakah pengharaman bangkai kerana mudarat? Jawab. Kerana benda, kita boleh tengok orang kafir molek-molek ada dia makan bangkai, tapi tidak mendatangkan mudarat. Okay, jelas. Adakah kerana dihormati bangkai? Syarak tidak menghormati bangkai. Tidak gitu. Buang makan. Jadi bermakna tinggal lagi benda najis. Sebab pengharaman makan sesuatu adalah kerana salah satu daripada 3 perkara. Kerana memberi mudarat. Yang keduanya dihormati. Yang ketiganya najis. Bangkai bukanlah mendatangkan mudarat. Bangkai bukanlah dihormati pada syarak. Jadi maka berbaki lagi satu, iaitu dihukumkan sebagai najis. Dihukumkan sebagai najis. Wadamin dan darah. Antara najis lagi adalah darah. Wa qayhin. Nanoh. Saat ni darah. Qayh, nanoh. Wa qayhin dan muntah. Wa rawthin dan tahi. Cakap kita najis. Tahi lah. Wa baulin dan air kencing. Wa madhin dan air madhi. Air madhi ni air yang keluar ketika kita tengah bersyahwat. Wa wadyin dan air wadi. Air wadi ni sejenis air yang dia bukan cair. Dia pekat. Dia pekat, ia keluar biasanya lepas daripada seorang tu kecil. Biasanya lepas daripada orang mengangkat beban yang berat. Nak kerja berat. Katanya wa kadza mani yughayyiril adami fil asah. Dan seperti ini mani selain daripada anak Adam mengikut kaul yang asah. Jadi mani binatang yang selain daripada anak Adam, hukum dia adalah suci. Mengikut pandangan al-asah. Kerana benda hukum dia suci. Kerana mani itu adalah asal kepada binatang. Asal kepada binatang. Apabila binatang tu hukum dia suci, maka asal kepada binatang juga hukum dia adalah suci. Itu maksudnya. Qultu. Berkata oleh aku. Siapa? Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Al-asahu.
Taharatu mani ghairil kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Maksudnya, qaul al-asah, suci mani selain daripada anjing. Mani selain daripada anjing, hukum dia adalah suci. Mani pula. Apa? Saat ini dikata mani selain daripada anak Adam. Dia lebih umum. Suci mani selain daripada anjing wal khinzir dan babi wa far'i ahadihima, dan anak bagi salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Jadi hukum dia adalah suci. Jadi kesimpulan, kita ada yang pertamanya mani anak Adam. Okey, hukum mani anak Adam adalah suci. Itu. Yang keduanya mani anjing dan babi. Mani anjing dan babi, hukum dia adalah najis. Yang ketiganya adalah mani selain daripada anak Adam, mani selain daripada babi dan anjing. Ini berlaku khilaf. Pandangan al-asah, hukum dia adalah suci. Ya. Nampak? Jadi, Allahu a'lam. Katanya lagi, wa labanu ma la yu'kal ghayra al-adami. Dan sama juga hak yang suci ni adalah susu barang yang tidak dimakan selain daripada anak Adam. Sudah gitu kan? Katanya walaban. Ada ya. Oh, kita pergi baca wakal bin. Di situ wakal bun kan? Kita ada wakal bin. Wakal bun pun wakal bin. Kalbin. Ya kullu muskirin ma'i'in. Satu. Lepas tu yang keduanya wa kalbun, yang ketiganya wa khinzirun wa far'uhuma wa maitatu ghairil adami. Kalau dibaca wa kalbin, kita kata ataf pada muskirin, kullu muskirin wa kullu kalbin. Boleh cukup. Katanya wala banu ma la yu'kal ghairal adami, dan susu barang yakni binatang yang tidak dimakan selain daripada anak Adam. Kita ada binatang yang dimakan dagingnya dan ada binatang yang tidak dimakan daging. Susu binatang yang tidak dimakan daging, hukum dia adalah najis. Manakala susu binatang yang dimakan dagingnya, hukum dia adalah suci. Tetapi di sana ada binatang ataupun hayawan. Hayawan ni maksudnya adalah benda yang hidup. Benda yang hidup yang daging dia tidak dimakan tetapi susu dia, hukum dia adalah suci. Sebab tu dia kata susu barang yakni binatang yang tidak dimakan selain daripada anak Adam. Anak Adam tidak dimakan tapi susu dia tidak najis. Kenapa? Kita ada susu binatang yang dimakan dagingnya, maka hukum dia adalah suci. Yang kedua, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya selain daripada anak Adam, hukum dia adalah najis. Betul tak? Susu kucing najis. Susu keldai najis sebab tidak dimakan dagingnya. Susu menderi, binatang-binatang yang tidak dimakan daging. Susu menderi, ayam. Ayam ada susu. Rima, rima. Oh, lebih zaman rima dia. Susu kucing hutang. Susu kucing hutang lagi lah. Kucing biasa, kucing hutang. Susu rima tak kira. Rima dia pun
Baik, susu beruang. Sini ada beruang kan? Susu beruang. Syafiq pegang beruang mainang. Beruang sungguh tak berani. Ada susu. Susu beruang mainang tu tak najis, Wik. Dia beruang sungguh. Sebab tidak dimakan daging. Tapi selain daripada anak Adam, susu anak Adam tak apa, suci. Susu anak Adam hukum dia adalah suci. Jadi orang puang ni tubik susu siapa ke benda sarung dipanggil benda coli dia tu busuk bangor bau susu kan busuk kalau lok lama kan busuk bangor, tak ada masalah, boleh sembahyang, tak ada masalah, boleh sembahyang, tak ada masalah, boleh. Tanpa perlu basuh terlebih dahulu sebab hukum dia adalah suci. Wal juz'ul munfasilu minal hayy kamaitatihi illa sya'ral ma'kuli fa zahirun. Dan juz'u yang bercerai, yang berpisah minal hayy daripada benda yang hidup. Juz'u yang berpisah daripada benda yang hidup. Al juz'u mubtada, kamaitatihi tu khabar, seperti bangkai. Jadi benda ni dia berpisah daripada binatang yang hidup. Hukum dia seperti bangkai. Kalau bangkai dia suci, maka juzuk tu suci. Kalau bangkai dia najis, maka juzuk tu hukum dia adalah najis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, kata Rasulullah, ma quti'a min hayyin fahuwa maitatun. Apa hak yang dikerakkan daripada benda yang hidup, maka ia adalah bangkai. Apa yang dikerak daripada benda yang hidup, maka ia adalah bangkai. Baik. Katanya, maka kata ulama, juzuk hak yang berpisah daripada benda yang hidup adalah seperti bangkai. Jadi kalau bangkai disuci, maka hukum dia adalah suci. Orang dulu dia tetok ikan. Dia tetok ikan. Nak tetok orang nak berani, dia tetok ikan je lah. Tetok orang takut orang bertetok balik. Dia tetok ikan. Biasa dengar orang tetok ikan. Nyuluh ikan, tetok. Bawa golok sih, nyuluh sih. Orang tengok ikan, tetok. Ada orang pakai jekat, ada orang tetok. Dia tetok ikan, dia boleh balik ekor je. Balik tubuh lagi, ikan lagi. Jadi tu dipanggil juzuk yang berpisah daripada benda yang hidup. Maka hukum dia ada seperti bangkai ikan. Bangkai ikan hukum dia benda suci. Jadi bermakna juzuk tersebut hukum dia adalah suci. Dia tengok belalang kateh ni, belalang kunyit ni besar 3 jari. Wow, sedap goreng. Dia pun pergi senyap-nyap, kau udang. Boleh kateh je, belalang tak tahu apa mana. Nama belalang kateh, boleh orang kata belalang kateh kau. Boleh kateh je. Belalang tak tahu apa mana. Okey, itu dipanggil juzuk yang berpisah, yang dipotong, yang berpisah daripada benda yang hidup. Maka hukum dia adalah seperti bangkai. Dengan maksud, apabila bangkai belalang hukum dia suci, maka dia juga dihukumkan suci. Mayat anak Adam hukum dia suci. Maka mana-mana anggota anak Adam yang berpisah daripada anak Adam, hukum dia juga suci. Kerak kaki ke, kerak tangan ke, kerak telinga ke, kerak hidung ke, hukum dia adalah suci. Illa sya'ral ma'kul fa tahirun. Melainkan bulu binatang yang dimakan daging, maka hukum dia adalah suci. Burung hak yang boleh makan lah. Ayam hak yang boleh makan. Jadi kalau dia mampu, maka bulu dia dihukumkan najis. Sebab bulu bangkai. Nampak? Ayam. Tapi kalau kita meleh, ayam tersebut kalau kita meleh, maka hukum dia adalah suci. Sekarang ni ayam. Ayam, kita cabut bulu. Ayam ni dipanggil benda hak yang dimakan daging dia. Kambing benda hak yang dimakan daging. Kita ambil bulu dia. Maka hukum dia adalah fatahirun, maka suci. Hukum dia adalah suci.
Katanya walaysatil alaqatu wal mubghatu. Walaysatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji binajasin fil asah. Dan bukanlah al-alaqah. Al-alaqah seketul darah, wal mudghah seketul daging. Kang anak Adam kang daripada air mani maka bertukar kepada seketul darah, bertukar kepada seketul daging. Dan bukanlah seketul darah, seketul daging, wa rutubatul farji dan lembab farak, keputihan farak, tidaklah binajasin, khabar bagi laisat, tidaklah najis fil asah, mengikut kaul asah. Mengikut asah, alaqah tidak najis. Orang puang mengalami keguguran, dia mengeluarkan alaqah, seketul darah. Wal mudghah, dia mengeluarkan seketul daging. Wa rutubatul farj, dan lembab farak, keputihan yang ada pada farak saat itu. Tidaklah binajis, najis. Fil asah, mengikut kaul yang asah. Cuma masalah rutubatul farj, masalah rutubatul farj maksudnya lembab farak ataupun keputihan, hukum dia tidak najis, hukum dia adalah suci. Sekiranya dia keluar daripada bahagian zahir farak. Bahagian zahir farak adalah bahagian yang mana apabila perempuan duduk bertinggung, kawasan tu terbuka. Maka itu dipanggil kawasan zahir farak. Begitu juga masih lagi dihukumkan suci kalau dia keluar daripada dalam farak tetapi kawasan tempat yang sampai zakar kepada tempat tersebut. Zakar yang kebiasaan walik-walik sampai tempat tersebut. Manakala kalau dia keluar lebih daripada kawasan tersebut, dalam tu lagi zakar tidak sampai kepada tempat tersebut, dalam tu lagi, maka hukum dia adalah najis. Itu maksud wa rutubatul farji wa laysatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji binajasin fil asah. Katanya wala yathuru najisul ain illa khamrun takhallalat wa kadha in nuqilat min syamsin ila dhillin wa aksihi fil asah. Dan tidak sucilah oleh najis ain. Najis ain, benda tu najis. Illa khamrun takhallalat, melainkan arak takhallalat, jadi cukalah ia. Pakai arak, apabila jadi cuka, maka hukum dia adalah suci. Ketika dia jadi arak, hukum dia adalah najis. Okey, orang tu dia nak buat arak, dia pun perah. Dia perah anggur. Jadi apabila dia perah anggur, maka dia ambil air perahan tersebut. Apabila dia ambil air perahan tersebut, dia perang. Dia perang air perahan anggur saat itu, hukum dia adalah suci. Tapi ketika bergelegok, ketika mabuk, maka hukum dia adalah najis. Tiba-tiba duduk dalam beberapa hari, bertukar menjadi cuka. Maka arak yang dihukumkan najis saat itu, tukar jadi suci semula apabila jadi cuka. Tetapi dengan syarat, mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat. Syarat mestilah terjadi dengan sendiri, bukan dengan diletakkan sesuatu ke dalam. Wa kadza in nuqilat min syamsin ila dhillin wa aksihi fil asah. Dan seperti ini jika dipindahkan arak itu daripada matahari kepada teduhan dan akasnya fil asah. Dipindah daripada matahari kepada teduhan dan akas balik, daripada tempat teduh dipindahkan kepada matahari. Maksud dia, orang tu dia perah, dia pun tak adalah payang. Payang tak tengah panah, dia pun kabur kanak dia, ambil tak tu bawah rumah tu,
Jangan we kena panas. Masa duduk tengah panas tu bergelegak, duduk sebentar, dia tok bawah dia alih. Lepas tu daripada tu jadi cuka. Maka cuka tersebut tidak dihukumkan sebagai najis. Sebab hanya pindah tempat daripada matahari kepada tempat teduh ataupun daripada tempat teduh kepada bawah matahari. Silakan. Fa in khallalat bi tarhi syai'in falah. Maka jika jadi cukalah ia bi tarhi syai'in dengan diletakkan, dicampurkan sesuatu di dalamnya, fala, maka tidaklah fala ay fala tathur, maka tidak jadi suci. Jadi kalau ia letak sesuatu dalam, maka tak jadi suci lah. Sebagai contoh gua ni. Contoh, dan ni kalau orang buat tuak, orang ambil tuak tu dia akan letak kayu dia dalam. Tak tahu taklah kayu dia. Jadi kayu cengar. Orang buat tuak, dia akan ambil kayu cengar, dia kikis sikit. Dia kikis sikit, dia tak dalam. Dia tak dalam. Sebab kayu cengar ni, dia ada kelak-kelak sikit. Jadi air tuak saat ni tu, dia tak kayu cengar dalam. Lepas tu dia pegang, kayu cengar duduk dalam. Nampak? Masa air tuak saat ni tu, orang Terengganu kata air tuak. Air nira dah. Air nira, air tuak sama je Terengganu. Okey, masa dia tak mabuk, hukum dia suci. Dan kayu cengar duduk dalam, hukum dia suci. Tiba-tiba, apabila dia mabuk, maka hukum dia adalah najis. Tak gitu. Dia mabuk, hukum dia adalah najis. Kayu cengar duduk dalam, hukum dia adalah najis. Sebab campur dengan najis. Nanti apabila jadi cuka, maka hukum dia suci. Tapi kayu cengar yang hukum dia najis saat itu, tak dihukumkan najis. Tiba-tiba kayu cengar saat itu menajiskan hak yang telah jadi cuka. Nampak? Katanya lagi, wajildun najusa bil mauti fayaqhuru bidabghihi, dan kulit yang najislah ia dengan sebab mati. Kulit yang jadi najis dengan sebab kematian, dengan sebab mati. Kulit yang jadi najis ia dengan sebab mati, dengan sebab mapuh. Binatang dia mapuh tanpa sembelihan syar'i, maka kulit dia, hukum dia adalah najis. Fayaqhuru bidabghihi, maka sucilah kulit tersebut dengan disamukkan. Cara dia adalah samuk. Suci zahiruhu, oleh zahirnya. Zahir suci. Wa kadza batinuhu, dan seperti itu batinnya. Zahir pun suci, batin pun suci. Ya, batin, mana batin? Batin ni dalam kulit. Okey, kita ada kulit ni, korek kulit sebagai contoh. Ni zahir, ni zahir. Ni zahir, zahir. Batin dia dalam isi, dalam kulit, dalam kulit. Wa kadza batinuhu ala al-mashhur. Jadi apabila suci zahir dan batin, maka kita boleh gunalah untuk buat sembahyang. Nampak lagi? Kalau suci zahir batin tak suci, maka boleh tak guna waktu sembahyang? Tak boleh. Nampak lagi? Wadabru, apa makna samuk? Samuk ni adalah, dabru ni naz'u fudulihi, mencabut, menghilangkan segala lebihan-lebihannya. Tu. Wadabru naz'u fudulihi, mencabut dan menghilangkan lebihan-lebihannya, lebihan kulit sana itu, benda yang ada atas kulit tu lah, lemuk ke apa ke, buang. Bihirrifin, dengan suatu benda yang tajam. Contoh, kalau dulu orang pakai kulit pokok-pokok kayu tertentu ataupun tahi burung pati, benda yang tajam. La syamsin, tidak matahari, ada memada dengan matahari. Tidak memada. Wa turabin, dan tanah. Tidak memada dengan tanah. Mesti dengan benda, suatu benda yang tajam. Cuma dari zaman kita ni banyaklah alat-alat IC yang seumpamanya sebagai contoh. Tapi Amba tak pernah buat dengan IC.
Katanya wala yajibul ma'u fi athnahihi fil asah, dan tidak wajib air pada tengah adab fil asah. Adakah mesti kena samak dengan air? Tak wajib. Wal madbu ka thawbin najus. Benda hak yang telah disamak, kulit yang telah disamak adalah seperti kain hak yang najis. Lagu mana kain najis? Lagu mana kain najis? Begitulah kulit hak yang telah disamak. Itu maksud wal madburu ka thawbin najus. Maksudnya benda hak yang disamak, kulit hak yang disamak adalah seperti kain hak yang najis. Ya, najusan ni maksudnya ka thawbin najisin, boleh. Ka thawbin najisin ataupun ka thawbin mutanajis, seperti kain hak yang terkena najis. Maksudnya kena basuh dululah sebelum daripada guna. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa ma najusa bimulaqati syai'in min kalbin ghusila sab'an ihdaha biturab. Dan apa hak yang najusa, saat ni kan kathaubin najisin, gitu kathaubin najisin. Wa ma najusa, dan apa hak yang najis lah, ia bimulaqati syai'in min kalbin, dengan sebab bersentuh dan bertemu sesuatu daripada anjing, ghusila sab'an, dibasuhkan dia sebanyak 7 kali, ihdaha, salah satu daripada 7 kali adalah biturabin, dengan tanah. Wal azharu ta'ayyunut turab, dan pandangan al-azhar adalah tertentu tanah. Benda lain daripada tanah tak boleh sambung-sambung, tak boleh. Sebab Rasulullah sebut tanah. Wa annal khinzira, dan bahawasanya khinzir adalah kakalbin, seperti anjing. Khinzir seperti anjing. Khinzir, babi, adalah seperti anjing. Sebagaimana anjing kena basuh sebanyak 7 kali, babi juga kena basuh sebanyak 7 kali. Dia kiaskan babi di atas anjing kerana hak yang perkataan najis babi ni disebut dalam Al-Quran. Jadi bermakna keji lah, teruk lah. Sebab itulah diberikan sama cara basuh dia dengan cara boleh? Boleh? Saat ni. Sebab itulah cara basuh babi sama dengan cara basuh anjing. Wala yakfi turabun najisun, dan tidak memadai tanah yang najis. Mesti kerana tanah yang suci. Wala mamzujun bima'in fil asah, dan tidak juga tanah yang telah dicampurkan dengan benda yang cair, mereka oleh yang asah. Jadi dia ambil tanah dicampur di dalam madu. Dia pun guna tanah tersebut untuk letak pada tempat yang kena najis anjing babi. Tidak memadai. Tidak yang dicampurkan dengan benda yang cair fil asah. Wa ma najusa bi bawli sabiyyin lam yat'am ghayra labanin nudih. Apa hak yang najis lah ia dengan sebab air kecing kanak-kanak lelaki yang tidak makan lah ia selain daripada susu. Cara dia adalah nudih, dipercikkan air. Tapi setelah daripada menghilangkan ain ataupun jiring kepada najis. Lepas tu barulah percik air. Lepas tu kena ratakan tempat percik tadi. Wa ma najusa bi ghairihima, dan apa hak yang najis dengan selain daripada keduanya anjing babi, dan selain daripada apa hak yang najis dengan selain daripada keduanya, selain daripada anjing babi dan selain daripada air kecing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu. Apa hak yang najis dengan selain daripada keduanya, illam takun ainun, jika tidak ada ain, tidak ada zat dia, kafajarul ma, memadai melalukan air, lalukan air saja. Wa in kanat wajaba izadatu ta'mi, dan jika adalah ia ain ada, wajib menghilangkan makanan. Wajaba izadatu ta'm, wajib menghilangkan mana? Wa ma najusa bi ghairihima illam takun ainun kafajarul ma, memadai lalukan air saja. Tapi wa in kanat, dan jika adalah ia ada ain, wajaba kanat, kita pakai kanat tamah. Jika adalah wa in kanat wa in wujidat ainun, wajaba izalatu ta'mi, wajiblah kena menghilangkan rasa-rasa, kena hilang. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalu, dan tidak memberi mudarat, tidak mengapa masih lagi berbaki warna ataupun bau yang payah untuk dihilangkan. Jadi kalau payah dah nak hilangkan warna atau bau sahaja, payah nak hilangkan, maka dimaafkan, tidak memberi mudarat. Wa fi rihi qaulan, dan pada ar-rih, pada bau ada pandangan. Qultu, ada pandangan hak yang kedua lah. Ada pandangan hak yang
kedua firrih qaulun. Baik. Katanya qultu fa in baqiya ma'an dharra 'ala sahih, maka jika kekal masih lagi berbaki keduanya. Mana warna pun ada, bau pun ada belaka dulu. Tadi kalau ada warna saja payah untuk hilangkan, bau saja payah untuk hilangkan, maka dimaafkan. Ni kekal dua-dua ada belaka, bau ada, warna pun ada. Tu fa in baqiya, maka jika berbakilah oleh keduanya ma'an serta dharra 'ala sahih, memberi mudarat di atas pandangan yang lebih sahih. Sebab ada pada dia dua sifat yang menunjuk bahawasanya zat najis masih lagi ada. Wallahu a'lam. Katanya wa yushtaratu urudul ma, dan disyaratkan datang air. Lal asru fil asah, tidaklah perah mengikut al asah. Mengikut kaul asah disyarat, mengikut mazhab Imam Syafi'i disyaratkan datang air di atas tempat najis. Kalau najis kita dalam air tidak dibolehkan, melainkan kalau air itu cukup dua kadah. Tapi tidak disyaratkan perah. Ada kalau pada basuh syarat perah, tidak. Wal azharu taharatu ghusalatin tanfasilu bila taghayyurin wa qad tahara al mahal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Letih. Apa orang kata? Boleh. Jazakallah diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian tadi. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kadang kata tapi tak boleh. Tak boleh. Tapi rasa dalam